Sekarang ni kita akan teruskan dengan segmen komentar @SPM bersama dengan Hani untuk tajuknya kawalan harga dan bekalan sempena Aidilfitri. Silakan. Okey, baik. Terima kasih, Ifan. Waktu ini dalam komentar @SPM, kita bawa kepada anda kawalan harga dan bekalan sempena Aidilfitri. Ini satu topik memang jadi perbualan hangat lah dalam kalangan kita. Memang kalau nak beraya je buat persediaan nak beli barang, mesti kita akan hadapi dilema. Harga naik, harga turun, tak sekata. Jadi kita nak tahu bagaimana pihak berkuasa melakukan sesuatu untuk memastikan barang itu ada dan yang keduanya, harga pun dalam keadaan yang stabil. Kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu yang berbahagia Dato' Azman bin Adam, Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Okey, baik. Pertama sekali untuk permulaan, kalau kita boleh mukadimahnya, Datuk kongsikan pada kami berkenaan dengan perkembangan terkini gerak kerja pihak KPDN dalam memantau harga barang sempena dengan bulan Ramadan dan juga menjelang Aidilfitri tak lama lagi. Datuk. Okey, terima kasih RTM. Saya sangat teruja dengan perkataan Irfan tadi, iaitu cakna. So, apabila kita nak sambut Ramadan, sebelum pada ini kita sambut Ramadan dan dalam masa seminggu lagi insya-Allah kita akan sambut Hari Raya Aidilfitri. Yeah. So, kerajaan telah menunjukkan sifat cakna kita lah. Kita mengadakan pelbagai gerak kerja untuk memastikan rakyat dan juga peniaga dalam negara kita ni, apabila kita nak sambut Ramadan, nak sambut perayaan-perayaan utama, kita dapat menyambut perayaan tersebut dengan keadaan yang senang hati, dalam keadaan selesa. Jadi tugas kami yang utama di KPDN ni adalah yang pertama untuk memastikan bila nak raya barang tu cukup. Itu yang mustahak. Dan yang kedua, apabila barang tu cukup, insya-Allah kita akan dapat menjamin kestabilan harga. Jadi kecukupan bekalan dan juga kestabilan harga ni sangat penting kepada kami. Oleh sebab itulah bermula daripada hari ini kami akan mula menguatkuasakan skim harga maksimum Hari Raya Aidilfitri yang akan berkuasa pada hari ini sehingga 30 April nanti. Jadi itu yang akan kita buat dalam tempoh 16 hari. Tetapi yang kawalan harga yang secara berterusan kita ada buat untuk banyak komoditi. Kalau kita ingat, sebagai contohnya minyak masak RM2.5 dan juga RM30.90, gula, bahan api petroleum, LPG dan pelbagai lagi. Jadi ini semua adalah untuk menjamin 32.7 juta rakyat negara kita ni nak beraya dalam keadaan yang selesa dan tidak ada masalah. Jadi kami di KPDN, kita ada 2,200 orang pegawai penguatkuasa di seluruh negara. Setiap hari kami akan melaksanakan pemeriksaan dan juga pemantauan di seluruh negara supaya isu-isu berkaitan dengan harga dan bekalan ini dapat kita tangani sewajarnya lah. Itu baru satu segmen lah. Ada lagi segmen-segmen yang lain yang diteruskan oleh pihak KPDN. Sebagai contohnya, kita ada Ops Pantau, kita ada juga Ops Menu, kita ada juga Ops Tiris yang sedang berkuasa. Ini semua adalah untuk menjamin dan juga untuk melahirkan keseimbangan dalam pasaran itu sendiri, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, dan untuk skim harga maksimum musim perayaan ataupun singkatannya SHMMP pula bagi Hari Raya Puasa tahun ini, apakah 30 jenis barangan yang dikawal itu? Okey, tahun lepas kita menyambut raya, kalau tak silap saya, pada 3 Mei, kita membuat kawalan lebih kurang 15 hari. Tahun ni kita tambah lagi satu hari kepada 16 hari. Tahun lepas, kalau tak silap, kita kawal barang ni sebanyak 22 barang, campur ayam, campur telur 28. Tapi tahun ni kita tambah lagi menjadi 30. Jadi tujuan kita membuat kawalan harga sebenarnya adalah kita tidak akan kawal semua barang. Apa yang kita kawal oleh kerajaan ini adalah barang-barang ataupun komoditi yang berpotensi untuk mendadak naik sekiranya tidak ada kawalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kawal bagi barang-barang yang betul-betul menjadi keperluan. Apabila kita nak sambut raya, apakah barang-barang yang menjadi keutamaan? Itu yang kita kawal. Jadi untuk tahun ini, selain daripada ayam dan telur, itu pun dah 6 jenis yang kita kawal. Kita kawal daging kerbau import, daging lembu import, daging lembu tempatan. Ini bagi kategori daging lah. Bagi kategori ikan, kita kawal ikan kembung, ikan selayang, ikan tongkol ataupun ikan naya, ikan demuduk. Itu 4 jenis untuk kategori ikan. Untuk sayur dan juga barang kering, kita ada 17 jenis yang terdiri daripada tomato, cili merah, kobis import, kacang panjang, timun,
sawi hijau, halia tua import, bawang besar merah import, bawang besar kuning, bawang putih, bawang merah kecil India Rose, bawang kecil merah India yang biasa, ubi kentang import, cili kering kerinting, kacang tanah, kelapa biji dan juga kelapa parut. Jadi dekat mana nak tengok senarai ni, boleh layari website KPDN lah. Jadi kat situ semua detail, dan harga dia juga sebenarnya dia ada yang satu harga untuk satu negara, dan ada juga harga yang kita tetapkan mengikut lokaliti. Jadi rakyat kita, peniaga-peniaga pun dia boleh melihat kepada harga-harga ni melalui laman web kita lah, insyaAllah. InsyaAllah. Dan 30 barang kawalan ini adalah yang berpotensi untuk naik harganya bersempena dengan musim perayaan terutama bagi hari raya puasa. Ya, sebabnya barang-barang ni daripada kajian kami adalah barang-barang yang tinggi demand permintaannya. Dan juga kami membuat kawalan ni supaya memberi sedikit keselesaan kepada pengguna. Sebagai contoh, kalau saya ambil contohnya, kalau daging lembu tempatan sekarang, ini daging biasalah, bukan Batam Pinang, harganya sekarang dekat pasaran ada antara 46 hingga 49, tapi kita kawal dengan harga 41. So dekat situ kita boleh tengok makna kerajaan dah membantu pengguna menjimatkan perbelanjaan mereka. Begitu juga kalau contohnya macam ikan selayang, sekarang ni harga di pasaran adalah 13-14 contohnya. Kita kawal RM12. Jadi boleh kurang RM1, RM2 untuk jenis itu. Tomato macam cili merah, kita kawal pada 17. Mungkin harga sekarang ni lebih daripada itu. Jadi oleh sebab itulah dia memberi sedikit kelegaan lah kepada kita, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, dan masa yang sama bagi pengguna yang syakna, dia akan sentiasa mengeluhlah kalau istilahnya harga barangan yang selalu dibeli itu naik dan juga meningkat. Tapi sebelum hadirnya kepada pengguna, peniaga yang terpaksa selalunya kebiasaannya meluahkan perasaan, margin sangat rendah, jadi dalam masa yang sama terpaksa meningkatkan lagi harga. Bagaimana sebenarnya pihak kementerian menentukan harga kawalan ini, dan adakah ia hanya membebankan peniaga yang terpaksa menanggung kenaikan kos dan juga sebagainya? Bagus soalan ni. Sebenarnya kita apabila kita menetapkan harga, kita tidak bertujuan untuk terlalu menyebelahi mana-mana pihak. Pada kita di KPDN, pengguna adalah penting, dan masa sama juga peniaga juga adalah penting. Jadi kita kena seimbangkan kepentingan dan juga kebajikan kedua-dua pihak ini. Oleh sebab itulah apabila kami menetapkan harga ni, yang pertama kita ambil pendekatan yang seimbang. Kita mengadakan libat urus ataupun engagement kita dengan pihak-pihak yang berkaitan. Sebagai contohnya dengan KPKM lah, Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Kami dapatkan pandangan mereka sebab mereka lebih arif tentang situasi, sumber, bekalan dan sebagainya untuk sayur, ikan, daging dan sebagainya. Selain daripada itu, kami juga membuat mesyuarat ataupun perbincangan dengan pihak-pihak industri, persatuan-persatuan, gabungan persatuan pengguna, gabungan persatuan peniaga. Ini adalah untuk menjamin satu harga yang kita kata adil bagi semua pihak. Itu yang pertama. Tapi yang lebih penting lagi pada kami adalah kami melaksanakan skim harga ini berdasarkan kepada, bukan ilusi, berdasarkan kepada data-data yang dipungut oleh lebih 1,000 orang pegawai pemantau harga di seluruh negara. Jadi daripada data-data yang kami kutip pada setiap hari itu, dapat kita buat satu kesimpulan apakah harga yang paling menasabah untuk kita laksanakan. Jadi adalah mustahak bagi kami dekat KPDN ini menentukan suasana menang-menang di antara pihak pengguna dan juga pihak peniaga, sebab ini adalah dua pihak yang sangat penting dalam ekosistem perdagangan dalam negara kita. Ya, baik. Dan di awal tadi Datuk Adi juga menyebut tentang Ops Pantau yang telah dilaksanakan sejak 23 Mac yang lalu. Jadi apakah mekanisme dan juga fokus pelaksanaan bagi Ops Pantau itu, Datuk? Okey, Ops Pantau ni kita mula pada 23 Mac, kita akan teruskan. Jadi Ops Pantau ni adalah untuk tujuan kami adalah untuk memantau perniagaan-perniagaan supaya mereka ni berterusan untuk mematuhi undang-undang. Saya sendiri malam lepas saya rasa saya ada membuat pemantauan mengejutlah di Bazar Raya di Putrajaya bersama-sama dengan pegawai saya untuk memastikan peniaga ni dia tidak mengambil keuntungan yang tidak menasabah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga hendaklah mempamerkan tanda harga supaya apabila tanda harga dipamerkan, pengguna dapat
membandingkan harga itu dengan lebih mudah. Dan yang ketiga ialah pengguna-pengguna kita apabila mereka melihat pihak kuasa ini menjalankan tugas, mungkin mereka akan rasa lebih terjamin hak-hak mereka sebagai seorang pengguna. Dan dalam masa sama juga, saya punya menteri yang berhormat Datuk Seri Salahuddin, kalau kita tengok Hani, dia pun ada membuat pemantauan secara mengejut di Pasar Cokit. Dan apa yang dibisikkan kepada saya semalam ialah harga katanya okey, cuma masih ada lagi segelintir peniaga-peniaga kita ni yang kita kata tidak nak mematuhi undang-undang. Jadi saya harap melalui Ops Pantau yang kita buat ni, kalau boleh tujuan kami dekat KPDN ni, kami nak pastikan mereka ikut undang-undang. Tapi sekiranya mereka ni tidak nak masih lagi gagal untuk ikut undang-undang, maka kami akan terpaksa ambil tindakan. Jadi statistik sekarang kita ada 325 kes yang kita hasilkan sepanjang Ops Pantau ni dilaksanakan. Dan kita terima jumlah aduan yang agak tinggi, 879 aduan. Jadi 879 ni ada pelbagai lah. Ada yang komplain tentang tidak letak tanda harga, itu yang paling banyak. Yang kedua, harga yang tidak menasabah, dan yang lain-lain itu adalah barang tiruan dan sebagainya. Jadi Ops Pantau ni kita akan teruskanlah. Dan fokus kami termasuk juga barang-barang tiruan tidak boleh dijual. Jualan murah hendaklah jualan murah yang betul-betul tidak ada pengeliruan ataupun penipuan. Dan juga kita juga pantau. Sebenarnya bukan sekadar premis fizikal, tapi kami juga ada satu seksyen yang khas di KPDN memantau juga penjualan di platform-platform online. Jadi itu yang kami laksanakan sekarang. Ya, pastinya ia berterusan. Jadi sehujung ini, Datuk, seberingkas juga nasihat tuan kepada peniaga dan juga peniaga yang sedang menonton kita pada waktu ini. Silakan. Okey, yang pertama saya nak ambil peluang ni untuk memohon kepada peniaga, ikutlah harga yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Yang lebih baiknya kalau kita dapat menjual lebih ataupun lebih rendah daripada harga yang ditetapkan. Itu yang pertamalah. Yang kedua, letak tanda harga merah jambu pada setiap jenis barang yang kita kawal ni, Hani, supaya pengguna boleh membezakan apakah yang dikawal, apa yang tidak boleh dikawal. Sebagai contohnya, kalau kita tengok tadi ikan yang kita kawal ni 4 jenis saja. Jadi itu saja yang kena ada tanda harga merah jambu. Yang tidak perlu kepada merah jambu, jangan tandakan sebagai merah jambu, nanti mengelirukan pengguna. Okey, yang ketiga, bekalan kena cukup. Jadi saya harap peniaga-peniaga kita, saya rasa dia orang dah mahir dalam perniagaan. Jadi pastikan bekalan itu cukup untuk pengguna dalam tempoh ini. Dan yang terakhir sekali, kalau perniagaan tersebut menggunakan alat timbang, gunakan alat timbang yang masih sah dan tepat timbangannya. Ya, okey, baik, itu pesan daripada Datuk. Nasihat untuk semua dalam kalangan peniaga dan juga pengguna. Yang paling penting kita kena jadi peniaga dan juga pengguna yang bijak, cakna sentiasa, dan gunakan aplikasi mudah alih Price Catcher dan juga MySales Tracker semasa berbelanja untuk membuat perbandingan harga dan merancang perbelanjaan secara berhemah. Terima kasih yang mengucapkan kepada Datuk Azman Adam, Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup bersama kami pada waktu ini untuk berkongsi tentang kawalan harga dan bekalan sempena Aidilfitri. Okey.